Oke, hai sis, sudah pernah dengar MW kan? Mungkin sis sudah pernah dengar MW, tapi sejauh mana sis tahu tentang MW ini? Mungkin belum kan? So hari ini saya mau cerita lah. Oke, mau cerita latar belakang MW ini dan apakah sebenarnya um, yang kita boleh dapat di dalam bisnis MW ini dan mengapa saya memilih MW sebagai perniagaan saya. Oke, adalah penting kita mengetahui latar belakang sesuatu syarikat yang kita ambil sebagai perniagaan kita kan. Jadi MW ini diasaskan oleh dua orang sahabat baik, yaitu Rich DeVos dan Jewin Andel. Oke, mereka ini siapa? Mereka ini adalah dua orang anak muda yang berasal dari Belanda dan menetap di Michigan, US. Dan pada zaman Perang Dunia Kedua, mereka ini berkhidmat sebagai tentara. Jadi, apabila sudah menematkan perkhidmatan mereka dalam tentara ini, mereka kemudiannya mengejar impian di dalam apa yang mereka minatilah, yaitu perniagaan. Jadi mereka ini membuka sekolah juru terbang, restoran, dan juga menjadi pengedar kepada Nutrilite. Dari situlah bermulanya tercetuslah MW pada tahun 1959. Oke. Dan walaupun pada zaman sekarang ini dua orang sahabat baik ini sudah meninggal, tetapi generasi MW ini telah diteruskan oleh dua orang anak mereka, yaitu Steven Van Andel dan juga Doug DeVos. Oke. Dahulunya kan MW ini cuma bermula di sebuah stasiun petrol yang sudah tidak digunakan lagi, stasiun yang sudah lama lah. Oke, tetapi sekarang dia telah berkembang menjadi sangat pesat dan luas sekali. Kalau lihat di sini ini kan, ini adalah HQ MW yang berpusat di Michigan, US. Dan HQ ini berkeluasan 7 batu. Di sinilah kilangnya, di sinilah lab dia kan. Dan kalau dilihat di sini, di sebelah dengan kilang ini ada sebuah tasik yang berwarna biru. Biasanya tasik yang berhampiran dengan kilang ini mesti warna gelap ataupun hitam kan. Tetapi ini sangat bersih. Setiap tahun diadakan pertandingan memancing di sini. Bermakna ikan pun boleh hidup. Apa yang kita boleh simpulkan di sini? Kilang ini tidak mengeluarkan bahan-bahan toksik ataupun bahan-bahan kimia, sebab MW ini mengeluarkan produk dia berasaskan organik. MW di Malaysia. MW ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1976. Sudah lama kan, sudah bertahun-tahun lamanya. Dan MW ini menjadi peneraju pertama kepada peneraju industri pasaran jualan langsung di Malaysia, dan juga menjadi pemegang saham tempatan yang terbesar lah. Contohnya Amanah Saham Bumi Putra, Kumpulan Uang Simpanan Pekerja, Lembaga Tabung Haji, dan macam-macam lagi. Okay. Kalau tengok ini, ibu pejabat MW 100 juta. Ibu pejabat MW ini berkeluasan 202.500 kaki persegi dan 100% menggunakan uang dia sendiri dan tidak mendapat mana-mana pinjaman daripada bank. Kalau ini pula adalah laporan mingguan Bursa Malaysia. Dan di sini pasaran jualan langsung MW menduduki tempat yang pertama. Oke, yang kedua yang digariskan di sini kan CNI. Jadi kalau lihat dari harga saham dia, MW adalah yang mempunyai harga saham yang sangat tinggi lah, yaitu 6.6 berbanding yang lain lah. Oke, ini adalah laporan pada tahun 2006. Kita lihat pada tahun yang seterusnya. Oke, tahun yang seterusnya 2018. Adakah MW masih dalam ranking? Kalau lihat di sini, MW masih tempat yang pertama lah dalam MLM, dan dalam senarai laporan bursa ini MW masih top 10, nomor 9 lah, dan harga sahamnya lagi meningkat kepada 7.800. Oke. Bagaimana memilih syarikat MLM yang baik? Ini sangat penting lah. Macam mana kita memilih syarikat itu
adalah syarikat MLM yang baik. Oke, kita pertama sekali kita lihat dari segi barang lah. Dari segi barang mempunyai pasaran yang besar. Gunaan harian. Gunaan harian bermakna dari penjagaan muka, penjagaan rambut, dan macam-macam lah. Dia ada daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Oke. Dari segi aneka jenis, berbagai jenis lah. Oke. Dari segi syarikatnya pula, syarikatnya mesti kuat, tahan lama, dan berintegriti. Oke, tahan lama. Tahan lama bermakna MUA ini bukannya wujud 2 tahun, baru 2 tahun, tetapi MUA ditemukan pada tahun 1959 kan. So dia sangat-sangat sudah lama lah. Oke, dan sampai sekarang masih kukuh, masih wujud. Oke, dari segi sistemnya adil, tahan ujian masa, dan menguntungkan. Dan bukannya sistem piramid ataupun skim cepat kaya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Ini juga suatu yang sangat penting. Ini adalah fatwa mufti kerajaan Brunei. Seperti yang kita tahu, kerajaan Brunei ini adalah kerajaan Islam yang sangat kuat kan. Tetapi menurut fatwa mufti kerajaan Brunei ini, sistem perniagaan MUA setakat yang difahami tidak bercanggah dengan syariah. Oke. Kalau lihat daripada cerita ini pula, pada tahun-tahun yang dibulatkan di sini 2003, 2007, 2010 dan 2013, Malaysia menghadapi krisis ekonomi ataupun kemelesetan ekonomi pada tahun-tahun tersebut. Tetapi dilihat sini kan, MUA tidak pernah jatuh. Walaupun kemelesetan, dia tetap naik. Seperti baru-baru juga yang masa kita menghadapi pandemik COVID, musim COVID itu kan. Tetapi MUA tetap naik dan tak pernah jatuh. Oke. Ini adalah menunjukkan di mana kita boleh menemui ataupun mendapati kedai-kedai MUA di seluruh Malaysia lah. Di Sabah ada 2 tempat, Kota Kinabalu dan Sandakan. Sarawak ada 4 tempat, Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Pergi ke Semenanjung pula lagi banyak kedai. Jadi kita tidak menghadapi masalah untuk mencari kedai MUA ini sebab dia ada di seluruh negara. Alright. Dan ini adalah rekod pencapaian perniagaan MUA. Kalau setiap perniagaan kan tidak kira lah perniagaan itu kecil ke besar ke, setiap tahun mesti renew lesen perniagaan kan. Tetapi MUA adalah satu-satunya yang memperbaharui lesennya 10 tahun. Mengapa begitu? Sebab MUA sangat dipercayai. MUA ini sangat-sangat kukuh keuangan dia. Oke. Dari segi jaminan kualiti, MUA ini sangat-sangat menjaga produk dan kualiti produk dia. Seperti yang kita tahu, MUA ini yang saya katakan tadi, MUA ini mempunyai lab dia sendiri kan. Dia mempunyai lab dia sendiri, punya doktor, saintis dia sendiri. Dan mereka ini melakukan ujian setiap bulan terhadap produknya. Tengok di sini melebihi 15.000 ujian sebulan untuk jenama Nutrilite saja. Bermakna MUA sangat-sangat menjaga mutu dan kualiti produk dia lah. Alright. Akan ada yang menanya, adakah barangan Nutrilite ini adalah halal? Oke. Ini adalah simbol halal. Ini simbol halal ini diberikan oleh Infanka, yaitu satu pemberi halal antarabangsa yang diluluskan ataupun diketerap oleh JAKIM. Oke. Dan Nutrilite ini mempunyai lab dia sendiri kan, dan pengeluar suplemen yang lain datang untuk berguru dengan Nutrilite bagaimana untuk mengeluarkan suplemen. So bermakna Nutrilite ini sudah menjadi nomor 1. Jadi kita tak perlu lagi cari suplemen-suplemen lain selain daripada Nutrilite, sebab mereka juga belajar daripada Nutrilite kan. So Nutrilite sudah nomor 1, tidak perlu cari suplemen lain. Oke.
Ini adalah satu yang sangat menarik di dalam MOE lah, yaitu pendapatan warisan yang mana tidak ada terdapat di dalam perniagaan-perniagaan lain. Pendapatan warisan ini bagaimana? Kita ambil contoh yang inilah. Ini ialah Diamond Direct Chanpoyo. Dia ni Diamond Direct ini sudah meninggal pada tahun Mei 1993. Biasanya apabila kita sudah meninggal, pendapatan itu berhenti di sana kan, tetapi dalam MOE apabila kita capai pin diamond, kita buat atau tidak buat, duit tetap masuk. Jadi dia sudah meninggal, duit dia tetap masuk dalam akaun. Coba tengok di sini. Pada Jun sampai ke Desember 1993, duitnya tetap masuk dalam akaun. Jadi pendapatan itu diwariskan. Bagaimana pula pendapatan diwariskan? Kita tengok di sini lah. Yang ini adalah jumlah wang yang dimasukkan ke akaun Diamond Direct Chanpoyo ini selama 25 tahun. Sebanyak 250.000 setiap tahun selama 25 tahun. Dan inilah jumlah keseluruhan dia, yaitu 6 juta. Jadi buktinya MW mencari pewaris dia, sebab masa Diamond Chanpoyo ini meninggal, dia tidak berkahwin dan tidak mempunyai anak. Ibu bapaknya juga sudah meninggal, tetapi dia mempunyai 2 orang adik dan abang lah. 1 abang dan 1 adik. Jadi MW mewariskan pendapatan Chanpoyo itu kepada abang dia lah. Apabila abang dia ini meninggal, MW mencari pula adik dia. Dan ini perkenalkan, ini adalah Ayahanda Haji Abdullah dan Bonda Haja Mariam. Haji Abdullah ini dulu seorang postman sahaja, dan Bonda Mariam pula adalah seorang guru sekolah lah. Jadi apabila buat MW, apa yang mereka dapati? Wow, kan? Daripada sebuah motor sahaja bertukar menjadi kereta mewah, dan bukan setakat satu, tetapi banyak kereta mewah. Jaguar, Merc, Alphard. Seorang postman sahaja tetapi mampu mengeluarkan kereta yang mewah seperti ini kan. Dan lihat ini pula, ini adalah kediaman Ayahanda. Banglo mewah yang sangat mewah, setinggi 6 tingkat. Seorang postman sahaja tapi mampu membina rumah semewah ini dengan MW. Mengapa memilih MW? Saya memilih MW sebab MW ini adalah direct selling business top 1 in the world. Dan piramid, adakah MW ini piramid? Apa yang Anda faham tentang piramid? Piramid ini adalah apabila orang bawahan dia buat, tetapi yang lebih untung, yang mendapat keuntungan adalah orang atasan. Bagaimana pula dengan MW? Kita tengok di sini. Ini sebagai contoh lah, apabila seorang menajah dan menjayakan 3 orang kan, dia jayakan 3 orang, 21% lah. Jadi gelaran dia adalah Emerald. Emerald ini berpendapatan 15.000 sebulan. Lepas tu, apabila salah seorang orang yang dia tajak ini, yang dia jayakan ini, dia menajah, buat lebih berusaha kan, dia lebih berusaha, lebih bijak, lebih rajin lah katakan. Jadi dia telah jayakan lebih ramai. Dia jayakan 5 orang berbanding upline dia ini cuma 3 orang. Jadi dia di sini apabila dia jayakan 5 orang, dia seorang diamond berpendapatan 30.000 sebulan. Dan oleh karena dia seorang yang lebih rajin kan, maka dia yang dijayakan ini dia bantu lagi untuk lebih berjaya dan
jadi diamond. Apabila dia jayakan semua orang yang ini tadi kan menjadi diamond, dia adalah seorang Crown Ambassador. Crown Ambassador ini berpendapatan 200.000 sebulan. So, bermakna di sini apabila kita yang berada di bawah lebih rajin, lebih berusaha, siapa yang lebih untung? Pendapatan di bawah lebih banyak berbanding upline. Maksudnya siapa buat dia dapat. Dia buat lebih, dia dapat lebih. Ini adalah sistem yang adil dan bukan sistem piramid. Oke, itu sebabnya saya memilih MWay sebagai perniagaan saya. Dan mengapa kita perlu memilih perniagaan yang macam itu? Sebab dia perniagaan yang adil dan bukannya sistem piramid.